Sekejap Nampak ke cat ni? Nampak. Okey, coin apa tadi? Yang first tadi? Atom. Okey, kalau kita nak analisa cat, biasanya kita guna yang apa ni? Kita guna Binance punya cat Okey, Binance punya cat lah. Sebenarnya banyak dekat sini option dia. Sebab dia punya apa ni? Exchanger berbeza, dia ada cat dia masing-masing Kalau kita guna Huobi, cat Huobi kat sini ni ada Atom apa ni? Cosmos Theta USD ni maksudnya daripada Huobi ni, dia ada tulis kat sini kan. Tapi untuk analisa cat yang lebih reliable adalah inilah cat Binance Sebab Binance ni nombor 1 dalam dunia. Dia punya top ranking, dia punya second, third ranking pun jauh ditinggalkan So that's why kalau kita nak analisa cat, kita analisa cat Binance Okay, based on saya punya experience pun memang Binance ni lebih tepat lah. Dari segi dia punya support, resistance semua lebih accurate ni. Cat pattern pun lebih accurate. Okay, kalau kita tengok Atom ni, okay, sebelum tu nak tanya apa ni, Puan Lizawati dah expert ke? Dah mahir ke dari segi setting tu? Tak mahir Doktor. Zero ni. Pandai-pandai je beli sampai 3. Okay. Alright. Okay, apa yang berlaku kalau kita ada modal 3,000. Sekejap saya tunjuk calculator sikit. Boleh tengok dekat Royal Q tu berapa first buy in amount? Untuk Atom. Oh, ada anak kat tepi. Atom 10. 10. Okey. Sepatutnya kita tak galakkan start 10 sebenarnya. Tapi okey, sebab Royal Q pun still bagi lagi. Kalau kita ada 10 kan, 10 USDT, dekat strategi, dekat margin configuration tu berapa set? Ada 7. 7 layer. 7 layer. Setiap layer tu berapa dia punya times dia? Saya buat satu. Ini saya tengok dekat YouTube lah hari tu. Satu, first layer 1, lepas tu 2, 3, 5, 8, 13 dengan 21. Wah, okey. Yang tu times yang sebelah kanan Okey. Tak cukup tu modal. Kita calculate okey, yang first call berapa? First call tadi 10. Percentage dia? Tak, yang time tu. Yang apa ni first call, untuk times first call. 1 and then 2 tambah 3 5 8 13 21. 13 21. Setting ni ambil daripada mana ni? Setting dekat Facebook. YouTube. Okey, YouTube siapa? Alah, siapa tu Ismail Nuno. Okey. Alright. Kalau kita tengok, yang ni 53 ni. Maksudnya 53 darab dengan first binding amount 10. Kan 10 USDT tadi kan? So, kita kena ada modal 530 USDT ni. Okey, 530 USDT darab dengan 4.2 RM ni. RM 4.2 ringgit kan? Okey, so modal kita kena ada 2,226. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, satu coin je dengan modal 3,000 tu, saya rasa kalau setting macam ni lah, hanya satu coin saja. Yang tu pun saya rasa dia tak boleh survive lama ni. Okey, sebabnya layer berapa layer semua? 7 tadi. 7. Okey, 7. Yang sebelah kiri tu berapa dia punya margin configuration, apa ni, margin call drop? Percentage tu ya? Percentage tu. Yang first 3.5. Okey, siap, saya tulis ni 2,226 RM ni. Okey, yang first tadi berapa? 3.5%. 3.5 tambah 4 tambah 4 tambah 4.5
4.5 tambah Itu 5.2. 5.2 lagi 8, 8, 10, 10, 12. 12. Maksudnya dia penurunan 47% ni. Okey, 47%. Dengan kata lain, kalau kita tengok chart, katakanlah puan beli lama dah ke? Sekarang ni berapa dia punya call ke berapa sekarang ni? Kalau keluar dekat depan, dia ada tulis kan berapa sekarang ni dia punya berapa dia punya status tu. Call ke berapa sekarang ni? Itu nama call margin tu ya? 2. Okey, ada nombor 2 kan? Ha. So, sekarang ni layer yang kedua, kita katakanlah layer yang pertama dekat atas ni. Okey, dekat atas ni let's say harga ni average yang first buy in amount mungkin dekat sini. Yang second amount dekat sini mungkin. So kalau kita calculate tadi dalam 47% ni. 47% dia boleh cater sampai dekat sini. Yang ni roughly je, dia memang dia tak accurate ni. Okey. Maksudnya dia boleh cater kalau price turun maksimum boleh sampai dekat sini ya. Tapi biasanya tak sampai dekat sini, biasanya dekat atas-atas ni lagi. Okey. Cuma kalau kita buat macam ni, kalau kita tengok kan, dia punya atom ni, dia punya support dia dekat sini. Tengok dia punya support dia dekat sini. Nampak tak? Dia banyak melantun dekat sini. Okey, dia sentuh level ni, dia melantun balik. Sekali lagi dekat sini, nampak tak? Dia punya ni melantun balik ke atas. Kemungkinan dia dekat sini dia akan sentuh ni, mungkin dia akan kuat ni untuk dia tolak ke atas Okey. Jadi saya punya cadangan Saya punya cadangan ubah setting tu. Ubah setting tu sebab gini. Kalau kita ada 7 layer sahaja, maksudnya kita punya kita punya tadi join ke pagi tadi? Join. Okey, join penuh ke? Dah pukul 9. Okey. 40. Alright, maksudnya yang pasal bubu tu dengar Yang bubu tu yang last tu ada sebut bubu. Okey. Alright, maksudnya kalau kita pasang 7 layer, maksudnya kita ada 7 je. Kita ada 7 je perangkap ikan tu. Maksudnya okey, memanglah dia punya value ni besar-besar ni. Maksudnya kalau ikan masuk, ikannya besar lah dapat. Sebabnya modal kita setiap layer ni modal banyak kan. Yang berapa persen tadi? Satu tu kan. Cuma dia kita ada risiko lah. Bila dia turun, kemungkinan lapisan tu dia lepas, kita akan floating dekat atas. Apa tak? Dia punya value ni sebab dia punya jaring tu terlalu jauh. Okey, menyebabkan kita punya ni sebab bila kita trade menggunakan robot ni, dia bergantung kepada volatility Volatility ni maksud dia punya pergerakan dia ni. Satu candle ni kan, dia naik turun naik turun naik turun ni. Semakin banyak dia naik turun, semakin tinggi kita punya probability untuk generate profit. Okey. Katakanlah puan setting macam ni kan. 1 2 3 4 5 6. Katakan 7 dekat sini. Saya estimate je ni. Okey. Jadi bila dia turun dekat sini, mungkin dia bermain dekat sini, so dia tak sentuh pun jaring ataupun bubu yang puan setting tadi. Nampak tak? Jadi strategi je. Kita kena tengok chart ni. Kalau boleh kita rapatkan benda ni. Dia punya jaring ni. Okey, saya ada straight ni. Dia punya jaring ni kan, kita rapat-rapatkan. Okey. Supaya bila dia sentuh dia turun, dia robot akan beli. And then bila dia naik balik, robot akan jual. Okey. Jadi bila dia turun, dia beli, robot naik sikit je, sentuh kita punya take profit ratio, dia akan jual. Semakin banyak layer yang kita buat, semakin tinggilah kita punya probability Kalau saya secara peribadi lah, saya punya trading sekarang ni, saya punya setting, saya buat 1% ni. 1% je.
penurunan Setiap layer tu kan. Setiap layer tu 1% dia penurunan. Cuma saya punya time saya buat dalam sama ada 1 ataupun 2. Maksudnya sekarang saya punya first buying amount 15. Kalau 2 jadi 30 lah. 30 USDT 2 apa ni? Jadi kalau dia bergerak macam ni, memang banyaklah dia sentuh 1% kan. Saya tengok saya tunjuk 1%. Kalau dekat sini katakanlah kita ambil candle merah ni 1%. Dekat situ. Maksudnya kalau price ni dia bergerak dalam julat ni 1% je, maka layer saya tu akan banyak kali dia buka tutup beli jual maksud tu strategi dia. So maksud dia persen tu tak boleh besar-besar lah maksudnya ya. Betul. 1.5455 ni besar ya. Cuma kena tengok modal juga. Kalau modal kita sikit, lepas tu kita buat jarak dekat sangat, risikonya dia kita punya setting tu dia tak boleh cater untuk penurunan yang jauh. Kalau dia jauh, kalau katakanlah kita ada modal sikit saya ni balik. Modal kita sikit, katakanlah kita start dekat situ and then kita buka layer 1 kat situ. 2 3 4 5 contohnya kan. Satu penurunan 1%. 1% lah. 1% penurunan ni. Satu layer ni 1% turun. Okey, katakanlah ni je modal kita ada. So apa yang berlaku kalau price ni turun melepasi level ni, okey, apa yang berlaku, kita akan floating loss. Kita akan terlekat. Yang ni istilah terlekat dekat atas ni. Modal kita dekat hobi dah habis, tapi kita tak rugi sebenarnya, kita hanya floating loss je. Modal kita dekat hobi tak ada habis, kita punya profit tak dapat dah sebabnya kita dah terlepas dah. Okey, kita punya layer ni, layer yang kita create ni dah terlepas ke atas dah. Price dah berada di bawah. Okey, menyebabkan kita tak dapat profit lah. That's why kita kena, walaupun kita nak rapat-rapatkan di penjaring ni, kita kena make sure modal kita cukup lah. Kalau macam ni kan, kita tengok Atom ni, saya anticipate dia punya penurunan ni mungkin sampai ke level ni. Okey, dan dia akan memantul balik lah. Itu kemungkinan dia lah. So kalau kita ada modal, kita cuba calculate ni sampai dekat sini. So kita create berapa layer ni? Berapa layer yang kita boleh create sampai dekat sini? Okey. Dan pastikan ada juga modal lah yang berbaki untuk kita anticipate sekiranya price tu dia turun jauh lagi ke bawah. Okey, so kita kena reserve sikit lah kita punya modal tu. Okey, supaya bila dia turun dekat bawah ni just ada support lagi. Okey, mungkin dekat support ni mungkin dia nak memantul dekat sini. So waktu tu kita boleh buka balik create kita punya layer yang baru dekat bawah ni. So maksudnya doktor macam lagi banyak layer tu lagi okey lah ya. Kalau lagi banyak layer, lagi banyaklah kita punya ni bubu tadi kan. Kita punya perangkap ikan kan lagi banyak so ada potensi untuk lagi banyak transaksi jual beli yang berlaku. Lagi tinggilah peluang untuk generate profit. Tapi kita kena tahulah kita punya modal tu cukup ke tak. Okey. So kalau kita ni kan, kalau kita saya just imagine kita punya modal 3,000. Okey. Modal 3,000 kita bahagi dengan RM3,000 kan? Okey, kita bahagi dengan 4.2 roughly lebih kurang tukaran MYR ke USDT. So kita akan dapat dalam 714 je. Okey, 714 kalau kita nak bahagikan kepada 3 coin. Okey, bahagi 3 coin, maksudnya satu coin kita hanya ada modal dalam RM228 je. 238 USDT lah. Okey, so kalau first buy in amount 10, kita kena bahagi dengan 10.
Okey. Dengan syarat kita punya time so untuk setiap layer tu kita set satu je. Satu je. Satu-satu je. Jadi Puan ada 23 layer je boleh create untuk satu coin. Okey. Kalau 1% penurunan maksudnya dalam 23% lah boleh kata. Tapi hakikatnya dia tak sampai 23% ni. Mungkin dia mungkin half je, dalam 10% je dia boleh kata penurunan ni. Dia punya percentage penurunan ni, walaupun kita kata kita set 10 layer dengan 1% setiap penurunan, tapi pada hakikatnya kalau betul-betul dia aktif kan, dia hanya mungkin boleh kata sampai 10% saja. Sampai dekat situ je. Habis tu dia akan bila habis semua layer yang kita create tu, dah habis modal. Kalau harga price turun lagi, then kita terlekat kat atas lah. Itu dia punya risiko. Okay, that's why saya punya cadangan. Kalau kita ada modal 3,000, okay, bahagi dengan 4.2. So 714 ni, kalau boleh fokus pada satu ataupun dua coin je. In fact, kalau saya secara peribadi ni, sebab saya lama dah kan, saya satu coin saya peruntukkan RM5,000. Dan setiap penurunan 1%. Tapi tak apalah, kita in reality Cik Puan punya ni katakanlah 714 USDT kan. Kalau kita fokus kepada dua coin, so bahagi 2, setiap coin kita ada 357. Okey, bahagi dengan 10, kita boleh create 35 layer. Tapi 35 layer ni bagi saya jangan set 1% lah kot Sebabnya 1% tu saya takut dia break dia punya support ni. Kalau dia break dia punya support ni, dia ada potensi untuk turun lagi. So kalau boleh standby lah untuk modal kat sini lah. At least saya punya cadangan mungkin 2% kot 2% dia punya jaring ni, penurunan 2%. Tapi boleh je kalau nak set 1% pun boleh. Tapi ada risiko sikit lah. Takut risiko tu dia habis modal awal. Okay, so cara dia macam saya kan ada 3 coin kan. So macam mana saya nak buang lagi 2 coin tu? Okay, cara nak buang. Okay, sekejap. Yang ni saya rasa saya kena tengok Cik Puan punya app. Boleh ke masuk ke ni? Boleh. Saya share screen ya? Share screen. Saya stop present jap. Okay. Alright. Ini Atom. Okay, yang ni Atom yang dua lagi coin apa? Kita tengok dari segi coin dulu. Coin yang mana lagi? Boleh tunjuk tak? Sekejap. Fill dengan Neo Kenapa beli fill dengan Neo tu? Ada alasan ke? Tak ada, saja. Okay. Sekejap. Kita tengok chat jap. Sebab Atom ni sebab saya tengok YouTube Doktor kan. Setiap Atom. Betul. Lagi dulu mati. Saya tengok halal macam tu beli. Okay. Sekejap saya tengok chat fill kejap. Okay, fill ni dekat bawah dah ni. Kalau dia break support ni, saya tak tahu dia nak pergi ke mana ni. Tak apa. Sekejap lagi satu lagi Neo. Atom ni antara coin yang biasa orang trade lah untuk guna robot ni. Okay, sekejap Neo. Bila kita nak trade coin ni, kita kena tengok secara overall dulu. Dia punya trend macam mana? Uptrend ke, downtrend ke? Kalau Neo ni dia macam sideways. Tapi still macam downtrend lagi. Okay, kalau Atom tadi Atom still okay sebab dia generally dia still uptrend. Atom ni antara coin yang
boleh kata famous kat lain. Atom ni antara yang famous lah. Atom apa ni, ada Cardano ada. Lepas tu apa ni, Avax. Avax USDT pun famous juga. Sebab dia ada projek-projek dia tu. Yang lain macam biasalah Bitcoin dengan Ethereum. Tapi saya jarang dah trade Bitcoin dengan Ethereum ni. Okey, tu tak apa. Kita fokus, kita nak clear. Macam mana kita nak clear ni position. Kalau boleh fokus pada satu coin ya. Ataupun kalau gatal sangat, mungkin 2 coin lah kot. Okey. Cuma kalau kita tengok yang NEO tu, nampak floating loss dia tak ada tinggi sangat. Okey. Boleh tak kita pergi ke ni, Atom dulu? Ataupun macam ni, cuba undo balik sebab kita decide nak pegang Atom ke. Okey, tekan fill dulu. Okey, fill. Yang ni kita nak keluar dengan keadaan profit ni kalau boleh. So okey, kalau boleh kita nak keluar dengan keadaan profit tanpa kita buat cut loss. Okey, yang pertama sekali Cik Puan kena stop ni. Stop margin call. Nampak tak dia punya button tu? Stop margin call. Okey, confirm. Okey. So yang ni maksudnya dia tak belilah. Kalau dia turun, dia tak belilah. Okey, satu lagi kalau kita nak close position dengan keadaan profit, tekan pada one shot tu. Okey, nampak tak dia punya status kat atas tu, yang fill USDT kat atas sekali tu. Bawah fill USDT tu dia ada one shot kan? Okey. One shot, yang sebelah kanan tu whole warehouse mode ni. Okey, so biar je lah. Yang ni coin ni biar je. Biar dia sampai dia clear. Lagipun dia punya floating loss tak tinggi sangat tu, dalam minus 2.5% je. Okey, so yang ni biar je. Dia akan clear sendiri lah ya? Yang ni kalau dia naik sikit je, dia akan clear sendiri. Lepas tu dia tak beli dah. Okey, sebabnya kita set one shot. Satu lagi kita one shot tu maksudnya dekat atas tu, bila dia clear position, dia tak beli balik dah. Dia tak cycle dah. Dia stop je. Okey. Yang satu lagi yang open margin call, kita kata stop margin call tadi, maksudnya dekat bawah sekiranya dia turun, dia tak akan beli dah. Dia tak akan buka layer dah. Okey, yang ni settle dah fill. Kita settle yang seterusnya NEO pula. Sama juga. NEO pun buat benda yang sama. Stop margin call. And then one shot. Okey. Settle yang ni. Biar je. Sebab sikit je. Rugi pun sikit je. 1.6% je. Okey. Pergi ke depan balik. Okey, nampak tak dia punya status tu dah berubah tu, one shot kan. Cuma Atom je kita buat cycle. Cuma Atom tu boleh buka tak dia punya tu? Kita setting Atom pula. Okey. Kalau tengok dekat Atom ni, sekarang ni dia berada di layer yang kedua ni. Okey, first buying amount, lepas tu first call, second call. Kan? Yang ni berada di second call lah. And then dia punya, nampak tak dia punya return rate tu terlalu tinggi tu. Bukan maksud terlalu tinggi, maksudnya biasanya kita tak expect sampai minus 5.83 ni dengan keadaan 2 margin call saja. Biasanya kita expect kalau 2 je, 2 margin call, 2 call margin tu, biasanya dalam 1% ataupun 2% je sepatutnya. Okey. So macam mana nak buat ni? Kita buka ni lah. Okey, sebelum tu, nampak tak dia punya status dekat atas tu, Atom USDT, cycle kan? Okey, cycle, kita keep cycle. Cuma yang whole warehouse tu, yang ni sangat penting Yang whole warehouse tu kena tukar cepat-cepat kepada Subbi mode real time settlement. So macam mana nak tukar? Pergi ke strategy mode. Okey. Pilih yang bawah sekali. Subbi mode real time settlement. Maksudnya tak bagus. Memang tak bagus. Okey. So Subbi mode real time settlement. Dia adalah keadaan whole warehouse ni bagus. Kalau orang modal banyak sangat, dia tak risau tentang floating loss, dia guna martingale default setting, memang bagus sangat-sangat lah. Tapi kita yang modal limited ni better jangan guna. Okey. Subbi mode
Ingat submit mode real time settlement tadi, kita hanya boleh tukar selagi mana kita punya number of call margin tu 4 dan ke bawah saja. Maksudnya 4, 3, 2, 1, okey. Kalau dia dah masuk ke layer yang kelima, kita tak boleh tukar dah. Dia memang sistem dia secara automatik dia block daripada kita tukar strategi tu. That's why kita pesan awal-awal supaya setting ni make sure submit mode daripada awal. Okay, next kita buka trade setting. Okay, trade setting yang margin call tu, margin call limit tu buat 30 terus. 30 baik. Kalau saya buat banyak lagi 60 70 biasa. Tapi kalau tengok modal Cik Puan ni. Okay, Pak ingatkan layer banyak tu kalau modal tu besar. Yang 3,000 tu boleh lah 30 ke? 3,000 tak ada sekejap. Kalau kita satu coin, sekejap saya calculate sekejap. Kalau kita 3 coin, satu coin RM3,000 bahagi dengan 4.2, so ada 714 USDT. So first maksimum 10, kita bagi dengan 10. So kita ada 71 layer. Kalau kita boleh nak buat 71 lah. So kalau 30 lah, kita boleh buka 2 coin sebenarnya. Okay. Based on modal tadi tu lah. Based on modal. Tapi saya nasihatkan buat satu je kot dulu. Satu dulu lah. Okay. Biar modal tu ada banyak lagi supaya kita boleh guna untuk belajar lagi. Saya takut kita lekat awal-awal modal ni, kita tak sempat nak mahir, kita dah sangkut dah. So kita nak prevent benda tu lah. Okay. So pergi ke margin configuration. Yang ni kalau boleh yang first call sampai yang fourth call tu buat satu je semua. Macam mana? Okay. Cuma start yang fifth call, saya rasa buat dua-dua je. Kalau nak buat satu pun boleh, tapi saya rasa better buat dua-dua kot. Sampai yang ke 30 tu dua-dua. Buat dua-dua. Okay. Nanti saya buat. Lepas tu yang ni times ni? Times ni buat satu je semua. Semua satu? Satu je semua. Okay, sambil-sambil buat tu, kenapa yang first call sampai fourth call kita buat satu, semua satu kan? Dia punya persen penurunan tu satu-satu je. Sebabnya kita nak keluar awal-awal, kita nak cepat-cepat keluar daripada whole warehouse ke atas tu. Yang whole position dekat atas. Supaya kita masuk ke sub-bin ataupun sub-position secepat yang mungkin. Kalau setting macam ni tak ada survive ni. Sekejap je habis modal ni. 128 times ni sekejap. Tak apa ni nanti tak apa. Okay. Tapi nak tanya macam kalau kita nak tambah modal, setting ni pun kena tukar ke je? Depends lah. Kita nak tambah modal tu, kita nak kita nak ubah setting ni ke ataupun kita nak tambah coin. Kalau kita nak tambah coin, tak perlu ubah pun yang ni. Tapi kalau kita selesa dengan coin ni, kita rasa ada potensi lah. Coin ni dia punya volatility okey. Dia punya trend pun uptrend contohnya kan. So kita nak tambah kita punya modal, so kita boleh increase je dari segi times ni. Times tu kalau satu mungkin kalau kita ada modal banyak mungkin 2-3 times depends. Dia punya first buy tu memang 10 ke? 15 tadi kan memang 15. Dia Royal Q dia ada keluar satu statement dalam 2 bulan 3 bulan lepas dia kata kalau boleh 15 dia punya first buying amount. Sebabnya dia ada reason dia. Sebabnya dia ada isu dengan exchanger. Bila dia nak clear position tu kalau 10 tu dia ada masalah nanti. Maksudnya kalau kita tambah modal, dia punya first buy tu masih 15. Jadi kalau tambah 20 ke 30 ke
Boleh Apa dia? Yang 20-30 mana? Dekat mana? Yang first buy tadi tu. Boleh je. Boleh je. Boleh. Tapi kita kena kira lah dia punya modal ni dengan kita set time tu satu-satu cukup tak? Dengan modal yang kita ada. Maksudnya bukanlah fix 15 tu je. Tak fix. Kita kena kira balik. Dia depend lah. Kalau orang yang ada duit juta-juta, dekat first buy amount pun dia dah increase mungkin beratus-ratus USDT. So dia depend pada strategi masing-masing. Okey tak? Kita dah Okey, dah dekat pukul 11 ni. Okey ke? Cik Hari, okey. Jelas sikit. Alright, nanti bila berlaku transaksi kan, kalau boleh tengok dari segi dia punya transaction record tu. Nampak tak dia punya kat atas tu? Transaction record tu kat atas kan? So boleh buka yang tu. Cuba buka yang tu. Nampak tak dia punya transaction ni? So cuba buat reflection. Based on puan punya setting, okey, kenapa dia beli dengan harga 24.98 tu? Kenapa dia buy dengan 24.99 So boleh buat reflection lah based on kita punya setting tu. So daripada sini kita akan mahir lah dari segi setting tu. Okey tak? Okey. Tak apa, ni biar dia gitu dulu. Kalau ada apa-apa ni bagi tahu balik. Okey. Alright. So Tuan Khairi masih di talian ke? Okey. Alright. Tuan Khairi punya soalan, apa coin yang sesuai? Okey, coin yang sesuai, sekejap saya tunjuk. Tak apa, belajar slow-slow, insyaAllah. Sekejap saya dah confuse dengan saya punya screen ni. Sebab saya ada 4 screen dekat depan ni. Sekejap. Okey, nampak ke saya punya screen? Okey. Kalau kita menggunakan robot Royal Q, dia punya saya nampak profil Tuan Khairi dalam Telegram tu. Tuan Khairi masukkan gambar chart pattern analisis yang Kak Dibah punya. Macam mana? Okey. Saya nampak profil. Maksudnya Tuan Khairi dah biasa ke trade ni? Saham ke? Okey. Alright. Okey, kalau kita punya mindset bila kita trade menggunakan robot, kita punya mindset kena berbeza. Dia bukan macam trade secara manual. Kalau trade secara manual, kita aim untuk beli dekat bawah and then jual seatas yang mungkin lah. Okey, so perbezaan harga tu memang kita akan dapat profit lah. Cuma bila kita trade menggunakan robot ni, Royal Q especially, okey, dia punya keywords dia punya kunci kejayaan untuk kita generate profit tu sebenarnya dia bukan bergantung kepada uptrend. Dia bukan bergantung kepada uptrend sangat. Dia punya kunci dia adalah volatility. Volatility ni maksudnya dia punya pergerakan harga tu naik turun. Laju. Dan laju dan juga dia naik turun tu. Dia bukannya macam ni, macam satu candle ni kan. Satu candle ni dia bukan naik je, dia tak turun-turun. Dia kalau coin macam tu dia okeylah boleh profit tapi dia tak banyak profit. Yang dapat profit banyaknya adalah dia naik turun ni. Dia naik turun. Dalam satu candle ni dia banyak dia naik turun. Menyebabkan bila kita letak kita punya perangkap ikan kat sini ataupun bubu kan. So ikan tu banyak masuk. Okey, di tempat yang sama, bubu yang sama. Berbanding dengan price yang hanya naik saja mungkin seekor je kita dapat. Tu dia punya tu. Dia punya konsep asas So kalau kita nak tengok dari segi coin yang mana yang terbaik adalah coin yang mempunyai volatility yang paling tinggi lah. Okey. Kalau kita tengok
So dia punya kriteria pun sama juga kalau kita trade saham pun. Kalau boleh kita tengok secara overall ni, macam Atom ni. Kita tengok Atom, dia punya graf ni, nampak tak dia punya ni secara overall daripada sebelum ni dia masih lagi uptrend. Masih lagi uptrend. Okey. Nampak dia naik ni. Okey, yang ni penting. Kenapa kita perlukan uptrend? Sebabnya kalau dia turun, walaupun dia turun kita relax je. Jangan risau sebabnya secara overall ni dia masih lagi uptrend. Okey, berbanding dengan coin yang lain contohnya kita ambil Mana. Okey, Mana pun still kalau overallnya dia masih lagi uptrend. Tapi dia ada juga dia punya tanda-tanda dia nak membuat downtrend ni. Okey. Ni nampak dia downtrend. Maksudnya dia, kalau dia turun mungkin dia turun dia tak naik dah. Jadi biasanya kalau saya terlibat dengan ni kan perbincangan tentang coin-coin ni, biasanya orang trade coin Atom antara yang paling famous. Okey. Atom ni paling volatile lah, dia punya ciri volatility-nya Atom antara yang paling tinggi lah volatility dia. Lepas tu tapi ada masalah dia kalau kita tengok chart ada, okey. Dia punya support dia dekat sini. Kemungkinan dia kalau nak masuk ada pun okey. Okey, ada ni antara coin yang mempunyai potensi yang besar sebenarnya. Dia punya projek dia Cardano ni memang bagus lah dia punya projek dia. Tapi somehow dia punya price dia semakin turun, tak tahu kenapa Okey, kalau kita nak trade ada pun should be okay. Cuma kalau kita tengok ni, dia punya chart ni sekiranya dia membuat breakout dekat sini. Kalau price dia turun, dia break dekat sini. Nampak tak next support dia dekat sini, jauh ni. Okey, kalau dia turun tengok berapa persen Kalau dia katakanlah dia turun daripada sini, dia turun pergi ke sini dalam 61%. Banyak ni 61% ni. Okey, that's why saya rasa saya tak trade lah kot ada. Walaupun ramai dengan trader yang trade Cardano ni. Ada ni. Tapi saya personally saya takut ni bila dia turun, dia pecah support ni menyebabkan saya terlekat dekat atas ni. That's why saya prefer Atom lagi. Tapi Atom sehari dua ni, dalam seminggu dua ni dia kurang volatility dia. Ni ramai yang trader yang PM yang PM saya kata dia tak dapat profit. Sebabnya kalau kita tengok chart ni memang dia kurang volatility dia dalam seminggu dua ni. Tapi sebelum ni okey. Sebelum ni tak ada masalah. Biasanya profit banyak ni sebelum ni. Okey, kalau kita tengok Bitcoin. Okey, Bitcoin still okey bagi saya. Still okey sebab dia masih lagi dalam uptrend punya channel ni. Ascending channel dia panggil. Okey, cuma sekarang ni dia tengah test ni. Dia punya support ascending channel ni. Sekiranya dia break dekat sini, dia akan test support ni. And then next support. And then next support. Okey, lepas tu kalau dia pecah juga yang ni. Okey. Kalau dia pecah juga yang ni, dia akan cari yang ni. Yang ni very strong ni. Very strong support dekat sini. Kalau dia turun pun dia akan saya jangka dia akan memantul dekat sini. Sebab apa? Dari segi history, tengok tak history dia ni, dia memantul dekat sini dalam 30k ni. Okey, 30k ni banyak ni dari segi psikologi dia. Dari segi dipanggil apa? Dipanggil 52 weeks low 52 weeks low. And then psikologi dia. So kemungkinan kalau dia turun pun, dia akan turun pecah support ni pun dia akan memantul dekat sini. Okay. Saya jangka macam itulah. Tapi anything can happen kan dalam ni kan. So kalau dia turun pun saya jangka dia akan memantul kat situ. Okay. Kalau kita expect dia turun sampai dekat sini lah. Worst case scenario Okay. Kalau dia pecah support ni, dia turun dekat sini. Baru 20%. Baru 24%. Should be okay lagi lah. Walaupun dia punya price dia, nampak tak dia punya price ni, satu coin Bitcoin ni harga dia dalam 40 ribu ni. 40,000 USDT.
Okey, kalau kita darab 40,000 ni, darab dengan 4.2 RM, so 170 dekat 170,000. Walaupun coin dia mahal, tapi kalau kita trade guna guna apa ni? Guna robot, sebenarnya sama je. Dia punya konsep dia sama je, dan dia punya profit pun lebih kurang je. Dia tak adalah bila kita kata trade yang ni modal kena banyak ke, tak ada. Bila kita trade guna robot dia sama je. Bila kita set first buying amount 10 USDT, okey. Setiap penurunan 1% kita beli 1 times 10 USDT contohnya. So still juga kita beli dengan jumlah tu je. So bila dia buat naik, kenaikan sampai kita punya take profit ratio, dia akan jual dan kita dapat profit macam biasa. Okey. So apa ni rumusannya Bitcoin saya nampak masih okey. Ethereum pun kalau kita tengok dia punya chart pun masih lagi okey. Okey, sebab dia buat dia punya apa ni high, cuma low ni mungkin dia buat lower low dekat sini. Dia cuba test support ni, kalau dia pecah mungkin lower low lah. Okey, tapi support ni ada lagi. Okey, support ni dekat bawah ni ada lagi. Okey ke Tuan Khairi? Okey. So depend lah. Saya sebenarnya tak boleh suggest coin-coin ni. Kalau boleh saya nak cuba elakkan daripada buy call semua kan. So depend lah pada judgement masing-masing. Tapi secara overall macam tu lah. Okay, so kita dah pukul 11. Saya mengantuk ni sebenarnya. Ada lagi ke? Okay. Tuan dah tengok dah saya punya video? Nanti saya share setting ni. Nanti saya share dari apa ni video yang khusus tentang setting. Sebab kalau nak bincang malam ni takut tak sempat. Biasanya saya spend masa sejam juga nak explain tu. Ada lagi ke burning question? Tak ada Okay. Alright. So boleh je message anytime. Kalau ada saya ada masa, saya insyaAllah saya akan reply. Okay dah? Alright. Okay. Terima kasih doktor atas ilmunya. Okay. Alright. Assalamualaikum.